Hai semua, hari ini kita akan tengok pada bab 1 pengaturcaraan. Okey. Hari ini kita akan fokus kepada tajuk 1.2 algoritma dengan tajuk menguji dan membaiki ralat dalam algoritma. Okey, benda ni boleh kamu rujuk juga dalam buku teks yang ada di muka surat 43. Okey, sambil saya mengajar, sambil tu kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 43 ya. Okey, sebelum ni kita dah pernah membuat algoritma. Okey, kamu dah buat algoritma bentuk sudut dan juga carta alih. Okey, sebelum kita convertkan benda tersebut ke dalam aturcara di dalam komputer. Okey, tapi sebelum kita masukkan ke dalam komputer, perlu diingat algoritma yang kita bangunkan sama ada dalam bentuk sudut kod ataupun carta alih perlu diuji. Okey, bagi melihat apakah kesilapan-kesilapan yang boleh berlaku dalam algoritma tersebut. Okey, kenapa kita nak menguji? Okey, pengujian terhadap algoritma wajib dilakukan bagi tujuan pembaikan pada algoritma yang dibina. Okey, ia kebiasaannya dibuat sebelum pengaturcara melaksanakan dalam bentuk kod komputer, iaitu dia akan membuat kod aturcara di dalam komputer berdasarkan kepada algoritma yang telah dibuat sebelum ni. Bagaimana jika kita hendak melaksanakan pengujian hanya selepas kod aturcara dibina? Perlu diingat, apabila proses mengesan kesilapan akan mengambil masa yang lama berbanding mengesan kesilapan ketika pengujian di peringkat algoritma. Okay. Bila kita dapat kesan kesilapan sewaktu di dalam algoritma akan lebih mudah berbanding kita melihat kesilapan yang berlaku selepas kita dah bina kod aturcara. Okay, sebab apa? Dia akan mengambil masa yang lama untuk kita nak kesan baris demi baris arahan yang telah kita bangunkan dalam acara. Okay. Matlamat pengujian ketika algoritma, okay, logiknya untuk mengesan logik algoritma tersebut kita pastikan adalah betul dan dapat memikirkan algoritma yang bersesuaian supaya ia lebih efisien untuk dilaksanakan dalam bentuk kod arahan komputer. Apa yang perlu kita tengok? Okay, memula kita buat algoritma sama ada dalam bentuk sudut kod ataupun carta alih. Okay, bila kita dah buat algoritma tersebut, okay, kita akan cuba menguji algoritma yang telah kita bangunkan sama ada dalam sudut kod ataupun carta alih itu. Kita uji satu demi satu bagi memastikan logik algoritma adalah betul. Okay, dan juga ia mampu untuk memastikan output yang kita hendak. Okay, contohnya kalau kita nak uji algoritma berkaitan dengan acara 1+1, mestilah kita nak output yang kita nak adalah mestilah jawapannya 2. Okay. So bila kita uji algoritma ni secara langsung, kita boleh melihat adakah algoritma yang kita bangunkan tu ada kesilapan ataupun kesalahan. Sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan, baru kita akan membuat pembetulan pada sudut kod dan juga carta alih yang kita buat tu. Okay, kita baiki dia, okay, dan kita uji balik sampai kita rasa algoritma yang kita bangunkan tu tepat. Okay, bila pembetulan dah dibuat, 100% pasti bahawa algoritma yang dibuat itu adalah betul, barulah kita boleh buat dalam bentuk aturcara di dalam komputer. Okay. Okay, berbalik kepada menguji algoritma tadi. Okay, kita menguji ini bagi memastikan logik algoritma adalah betul dan mampu menghasilkan output yang dikehendaki. Okay, kita nak tengok apakah kemungkinan kesilapan ataupun kesalahan yang kita telah lakukan di dalam algoritma sebelum kita masukkan ke dalam aturcara. Okay, antara kesilapan-kesilapan yang boleh kita kesan ini ada banyak jenis. Okay, kesilapan-kesilapan ni kita panggil sebagai ralat. Okay, antara jenis-jenis ralat yang boleh kita kenal pasti, terutamanya dalam algoritma, adalah ralat logik.
Okay, ralat logik ni memang kita akan dapat kesan di dalam algoritma ketika kita buat sudut kod ataupun atur cara. Okay, bila kita dah siap sudut kod ataupun atur cara, kita akan semak balik, kita akan uji balik kita punya sudut kod ataupun atur cara tu. Okay, adakah terdapat ralat logik dalam algoritma tersebut? Okay, antara contoh-contoh ralat logik yang mungkin boleh kita kesan adalah yang pertama, fungsi yang salah. Okey, ini yang biasanya kesilapan manusia adalah bila kita meletakkan formula matematik. Okey, contohnya bila kita nak letak sepatutnya kita nak buat kiraan luas tetapi kita salah letak formula dia. Bila kita nak buat purata, kita tersalah formula matematik dia. Okey, itu kita panggil sebagai ralat logik. Okey, fungsi yang salah. Okey, fungsi yang tidak lengkap pula. Okey, kita dapati output yang diuji tu tak menepati matlamat yang kita nak bila kita nak bangunkan atur cara nanti. Okay, contohnya bila kita objektif kita buat atau yang akan kita buat acara nanti, objektifnya untuk mendapatkan nama dan juga alamat. Tapi bila kita cuba uji, kita tengok rupanya apa yang kita bangunkan dalam algoritma tu dia tak keluar nama dan alamat. Mungkin dia keluar nama dan juga nombor telefon. Okay, dari situ kita tengok fungsi yang tidak lengkap. Okay, itu pun kita boleh kata sebagai ralat logik. Okay, ralat logik yang lain pula kita boleh kenal pasti apabila output yang tidak menepati. Okay, kesilapan pada jenis data yang digunakan. Mungkin itu salah satunya. Okay, contoh output yang tidak menepati, mungkin kita boleh kata kita nak kira purata. Okay, tetapi bila hasil yang diperolehi adalah dia mungkin dia menambah saja tapi dia tak ada pembahagian pada nombor-nombor tersebut. Okay, itu adalah ralat logik yang berlaku dalam algoritma. Okay, yang kemudian kita ada ralat lain adalah ralat sinteks. Okay, ralat sinteks ini berlaku dalam komputer. Okay, iaitu kita dah habis algoritma tadi, dah kesan ralat logik. Okay, kita tengok pada adakah dia berlaku dalam komputer pula. Okay, kita panggil ralat sinteks. Ralat sinteks yang mungkin berlaku adalah kecuaian bila kita gunakan terma-terma khas dalam sesuatu bahasa pengaturcaraan. Okay, kita tahu bahasa pengaturcaraan ada banyak. Terdiri daripada Java, Visual Basic, C, C++ dan sebagainya. Setiap bahasa-bahasa pengaturcaraan ini mempunyai bahasa dia tersendiri. Terma-terma khas bahasa-bahasa dia. Oleh itu, bila kita tersalah guna terma-terma tersebut, okay, akan berlakunya ralat sinteks. Okay, nanti kita akan tengok bila kita akan buat atur cara Java, apakah yang dikatakan terma-terma khas ni. Okay, ralat masa larian pula, okay, ni adalah ralat jenis yang ketiga. Dia pun berlaku dalam komputer. Okay, ralat yang masa larian ni, okay, contohnya berlaku kita dah siap buat sistem, kita dah siap buat atur cara. Okay, bila kita cuba run, berlaku tiba-tiba keluar window, ada error atau warning yang dipaparkan. Okay, tak tahu. Okay, mungkin juga berlaku ralat masa larian ni bila kita tekan run, tiba-tiba komputer tak berfungsi. Atau mungkin juga skrin boleh jadi hitam ataupun dia loading lama je, kita tunggu. Okay, itu kita boleh panggil sebagai ralat masa larian. Okay, so ingat 3 jenis-jenis ralat: ralat logik, ralat sinteks dan juga ralat masa larian. Yalah, bagi mengesan ralat ni, okay, macam mana kita nak menguji algoritma ni. Okay, macam kita dah tengok tadi, okay, ralat yang akan berlaku dalam algoritma adalah ralat logik. So macam mana kita nak menguji, apa yang boleh kita buat untuk menguji, mengetahui apa yang ralat yang mungkin boleh berlaku dalam algoritma yang kita bina. Okay, algoritma ni kita boleh uji secara manual. Okay, kita gunakan kertas dan juga pen. Okay, pakai kertas biasa saja. Okay, kita akan gunakan teknik ataupun kaedah yang kita panggil sebagai dash checking. Okay, teknik dash checking ni memastikan algoritma yang kita buat tu adalah logik ataupun sebaliknya.
Okay, adakah terdapat kesilapan ataupun tidak. Okay, antara langkah-langkah penguji algoritma yang boleh kita gunakan dalam teknik just checking ni, okay, yang pertama kita kenakan pasti apakah output yang kita jangkakan. Okay, kemudian yang kedua kita kena pasti apakah output yang diperolehi hasil ujian kita. Yang ketiga, kita bandingkan hasil output yang diperoleh tadi dengan hasil output yang kita jangkakan sebenarnya. Adakah dia sama ataupun berbeza? Okay, kalau ada percanggahan, kita akan analisis dan baiki algoritma sekiranya ada perbezaan antara hasil output yang diperolehi dengan hasil output yang dijangka. Okay, macam mana kita nak buat teknik dan juga kaedah just checking? Macam mana kita nak buat? Okay, kita ambil satu contoh. Okay, contoh di mana kita akan bina satu acara yang akan mengira umur layak bagi memohon lesen memandu adalah 17 tahun dan ke atas saja baru layak memohon lesen. Okay, daripada soalan ni kita boleh analisiskan. Okay, sekiranya input umur yang dimasukkan adalah 18, so output yang dijangka adalah kita akan nampak layak memohon. Begitu juga bagi angka yang lebih daripada 17. Okay, sekiranya input umur yang kita masukkan adalah 15, apa yang dijangka mestilah dia akan keluarkan perkataan tidak layak memohon. Okay, sebab apa? Umur 15 tu tidak memenuhi syarat yang tadi tu, iaitu 17 tahun dan ke atas. So daripada contoh ni, kita cuba bangunkan satu algoritma, okay, seperti yang ni. Okay, kita ada yang pertama, mula. Okay, input apa? Kita akan input nilai umur. Okay, kita akan minta umur. Okay, kemudian kita ada syarat dekat situ, jika umur melebihi sama dengan 17, okay, kita akan mulakan output. Kira syarat itu menepati, apa yang dikeluarkan adalah layak memohon. Okay, jika tidak, okay, maknanya sebaliknya, maknanya 16 tahun dan ke bawah, okay, output yang akan dikeluarkan adalah tidak layak memohon. Okay, kemudian kita ada nombor 4 iaitu tamat. Okay, macam mana kita nak menguji kita punya pseudocode ni? Adakah dia akan menepati apa yang kita nak berdasarkan soalan tadi ataupun tidak? So, kita akan buat satu jadual pengujian seperti berikut. Okay, mana kolom yang pertama kita ada umur, iaitu input yang kita nak uji. Apakah nilai yang kita nak uji? Kemudian kita ada output yang dijangka, kita jangkakan. Okay, bila kita masukkan nilai pertama, apa yang kita jangkakan. Kemudian output yang diperolehi ni adalah bila kita masukkan nilai input ni, kita uji pseudocode ni, adakah dia memberikan adakah perolehan output yang kita peroleh tu adalah bersamaan dengan yang output dijangka ataupun tidak. Daripada sini kita boleh tengok sama ada algoritma kita bina ni adalah menepati apa yang kita buat. Okay, kita tengok contoh ni. Okay, contoh yang pertama kita akan cuba buat pengujian. Okay, uji nilai-nilai yang berkemungkinan kita boleh gunakan dalam pseudocode ni. Okay, nilai yang pertama kita akan cuba gunakan nilai 18. Okay, nilai 18 dan kita jangkakan kalau nilai 18 ni mestilah output yang dijangka kita adalah layak memohon. So kita akan tengok adakah output yang diperolehi itu adalah layak memohon. So kita mulakan input 18, umur 18. Okay, jika 18 lebih besar sama dengan 17, okay, kita akan mula jika syarat ini betul, so kita akan dapat output layak memohon. Okay, sebab syarat dia dah betul kan, 18 lebih besar sama dengan 17. Jadi kita akan dapat output layak memohon. Jadi kita akan letak sini layak memohon. Jadi kemudian
bila kita dapat output ni, kita akan terus keep yang output yang bawah tidak layak memohon ni terus pada tamat. So dekat sini kita dapat output yang diperolehi adalah layak memohon. Jadi adakah output yang diperolehi ni sama dengan output yang dijangka? Jika sama, okey, jadi pengujian kita yang pertama untuk nilai yang pertama ni adalah betul. Okey, kita bila nak menguji, kita jangan uji sekali, kita uji kali yang kedua pula. Okey, kali ni kita uji nilai 22. Okey, kita jangkakan bila 22 ni mestilah layak memohon. Mestilah layak memohon. Jadi kita uji. Mula input umur 22. Okey, jika 22 lebih besar sama dengan 17, apa akan berlaku? Dia akan pergi kepada output yang pertama ni, iaitu layak memohon. Jadi kat sini kita akan tulis layak memohon di output yang diperolehi. Jadi bila kita dah tulis kat sini layak memohon, dia bersamaan dengan output yang dijangka. Jadi kita dapati nilai yang kita uji ni adalah menepati pengujian tak ada masalah. Okey, kemudian kita tengok pada terlangkah pada yang ni pula. Okey, kita cuba tengok nilai 15 ni. Okey, nilai 15 ni, okey, mula input umur 15, jika 15 lebih besar sama dengan 17. Syarat tu benar atau salah? Jika salah, jadi dia tak akan pergi kepada output yang ni. Okey, jika salah dia akan pergi yang bawah ni. Jika tidak, mula jika tidak ni. Jadi output yang akan dihasilkan adalah tidak layak memohon. Tidak layak memohon. Jadi output yang diperolehi tidak layak memohon sama dengan output yang dijangka tidak layak memohon. Jadi bila kita dah uji kedua-dua ni, output yang dijangka bersamaan dengan output yang diperolehi sama. Jadi tak ada masalah pada sudut kod yang kita bina. Okey, seperti yang telah dijelaskan tadi, kita dah bina satu jadual pengujian kat sini. Okey, banyak nilai kita dah cuba buat. Okey, ada yang nilai yang menepati syarat, ada yang nilai yang tidak menepati syarat. Kita uji. Okey, kedua-duanya bagi memastikan algoritma ataupun sudut kod yang kita bina ini tiada ralat. Okey. Okey, cuba kita uji berdasarkan situasi berikut. Okey, berdasarkan jadual di sebelah, bagaimana untuk baiki ralat tersebut? Okey, ralat yang berlaku adalah di sini kita tengok output yang dijangka tidak layak memohon, tetapi output yang diperolehi layak memohon. Macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, ini kita panggil sebagai ralat logik Sepatutnya dia sama macam yang contoh yang tadi. Tapi kat sini ada perbezaan keputusan dia. Jadi apakah pembetulan yang perlu dibuat pada algoritma? Okey, kamu tengok pada sudut kod di atas ni. Okey, apakah pembetulan yang perlu dibuat pada algoritma yang ni? Okey, bagi memastikan output yang diperolehi ni mendapat hasilnya seperti output yang dijangka, iaitu kat sini mestilah dia tulis tidak layak memohon. Jadi kat mana kita rasa perlu dibaiki? Okey.